Allah tak, daripada apa yang Faris ceritakan ni, saya dapat, yalah, untuk mendapatkan kefahaman tu, yakni saya contohlah, asalkan Faris ada kefahaman betapa pentingnya ikhlas, Faris diuji dulu dengan hilang laptop, dengan diujilah, kan? Dan salah satu Okey. ujian yang saya tahu kisahnya adalah di mana Faris diuji dengan tak ada duit. Sampaikan Faris terpaksa beli barang keperluan dengan kad mesra. Boleh tak Faris ceritakan pengajaran daripada ujian-ujian macam tu supaya kita boleh faham. Dan kalau saya boleh tambah, kawan-kawan kepada yang menonton sekarang, kalau kita lah kan tak ada duit, kita perasaan untuk minta tolong kepada kawan-kawan tu senang untuk hadirkan. Dan kalau kena pula kawan-kawan kita memang suka menolong, dia senang untuk, kita tak ada rasa malu untuk minta tolong. Tapi kawan-kawan Faris waktu, termasuk juga Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, Faris tidak minta tolong kepada diorang. Diorang hanya tahu kisah tu selepas semuanya dah okey, dan diorang sangat marah kepada Faris. Dan bila saya dengar cerita macam tu, saya tertanya-tanya, kenapa Faris tak minta tolong? Kenapa yang membuatkan Faris boleh lalui benda tu dengan... Faris faham tak? Kenapa Faris tak minta tolong? Faham. Satu. Dan kenapa Faris lalui benda tu dengan... Yelah, orang tak tahu. Sampai orang tak tahu. Boleh tak Faris ceritakan pengajaran apa yang Faris lalu tu, dan yelah sampai Faris boleh rasakan pengajaran tu. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya ni ada satu masalah. Yang pertamanya, saya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya tak suka nak susah orang. Jadi itu mungkin antara sebabnya kot. Walaupun orang yang kita rapat, kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya rasa kalau masih boleh saya ikhtiar ataupun usaha sendiri tanpa minta tolong, saya tak akan menyusahkan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mungkin apa ni, at that time tu mungkin bahasa saya Muhammad itulah yang saya terfikirkan nak minta tolong. Yalah, walaupun kita ada orang yang kita rapat, kita nak pinjam bahasa saya mana tolong tu mungkin tak ada masalah kan. Tapi saya memang tak suka untuk menyusahkan orang. Jadinya bahasa Sayyidina Muhammad itu kot yang menyebabkan saya pun tak tahu ustaz yang tak ajar lah kan. Lepas tu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia memang beritahu saya Faris, yang diorang marah lah, maksudnya sampai kita ada kawan-kawan dekat ada, kenapa Faris tak minta tolong? Dan itu saya nak tanya tu. Why did you, satu, Faris tak suka susahkan orang, tapi yang lebih mendalamnya apa Faris? Apa pengajaran yang Faris dapat daripada, kau perit tau nak beli barang dengan kad mesra ni. Saya yelah, saya alhamdulillah tak pernah diuji sehebat itu kan, alhamdulillah. Tapi itulah, apa yang lebih mendalam Faris? Adakah Faris rasa terbeban ke masa tu, ataupun Faris rasa macam insya-Allah Faris dah jelas, ini ujian yang aku perlu lalu. Semua orang semua orang yang hebat sebelum aku ni memang ujian macam ni. Ini kecil. Beli barang dengan kad mesra ni kecil. So aku tak perlu membesarkannya. Adakah is that so Faris for you? Ya, betul. Itu salah satunya Abang Iwan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Waktu saya dekat UiTM Jengke, dulu saya pernah belajar, antara kitab yang saya pernah belajar adalah kitab berkenaan dengan tauhid kan, Risalatul Tauhid, Aqidatul Najin. Kitab-kitab ni dia membicarakan tentang perihal tauhid, ataupun bagaimana kita betul-betul meletakkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, dengan dia pemilik segala-galanya kan. Dia nak bagi, dia boleh bagi, dia nak ambil, dia boleh ambil. Saya ingat lagi sebab tu Abang Irwan, pentingnya kita belajar. Walaupun saya tak belajar banyak sangat, kadang-kala apa yang kita belajar tu
akan menyebabkan dia akan membekas dalam hati kita, dia akan menjadi satu ilmu yang kita akan dapat gunakan. Walaupun saya tak Ya. belajar banyak, tapi saya rasa perkara terjadi disebabkan saya ada belajar juga sedikit-sedikit. Tak kisahlah dengan waktu di Malaysia ke waktu di Mesir. Jadinya benda tu, ilmu tu Sayyidina Muhammad kita dapat daripada selain daripada pengalaman sebelum munculnya pengalaman daripada pelajaran lah kan, pelajaran. Ya. Saya ingat lagi antara sebab ni saya tak suka besar korang, tapi dan satu benda yang kita yakin bahawa Allah akan bagi yang terbaik kepada kita. Sebagai contohnya kan, waktu saya ingat lagi dalam sebelum saya pergi ke Mesir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ayah saya meninggal sebelum saya pergi ke Mesir lagi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, saya masih ingat lagi waktu tu ayah saya dah kritikal, dah di tempat kecemasan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, doktor panggil salah seorang ahli keluarga untuk masuk ke dalam bilik yang rawatan. Mak saya waktu tu suruh saya masuk. Saya pun masuk. Masuk. Doktor kata, adik, ajar ayah mengucap. Kan. Kita pun biasa tengok TV kan. Biasa tengok TV ayah mengucap ni. Suruh ajar mengucap ni lah macam kan. Kita pun ajarlah mengucap. Muhammad Sayyidina Muhammad. Okay, dah habis mengajar tu. Doktor pun cabut alat bantuan pernafasan kan. Lepas tu doktor pun cakap, adik, ayah awak dah tak ada. So that's words kan. Bayangkan Abir Irwan satu kalam ataupun satu kata-kata yang sangat akan memberi kesan kepada seorang yang terdekat kan. Bila kita berada di samping orang yang kita sayang, tiba-tiba dia kata, contohlah kalau saya Doktor Ahmad Irwan, ni ayah abang dah tak ada kan. Apa yang mampu kita katakan. Tapi waktu tu saya terus teringatkan satu kisah. Sebab kalau tak silap saya, dalam beberapa minggu sebelum tu saya pernah belajar satu kitab dengan Al-Fadhil Ustaz Hairul Nizam. Kami tak belajar lah, kami beberapa orang Ustaz Hairul Nizam waktu tu dia ajar salah satu kisah yang disebutkan adalah seorang ulama daripada kalangan Bani Israel, dia kematian isteri dia. So ulama besar dalam kalangan ulama besar daripada Bani Israel, dia kematian isteri dia. Bila dia kematian isteri dia sangat sedih sangat-sangat bila kematian isteri dia lah. Isteri meninggal, siapa tak sedih. Kemudian ada seorang perempuan datang jumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jumpa dengan ulama tersebut, bertanyakan akan satu soalan. Dia tanya kepada para ulama tersebut, wahai Syekh, aku nak tanya kau satu soalan ni. Ulama kata, tak apa, silakan, kau nak tanya apa? Dia kata, Syekh, aku ni ada satu barang kemas. Barang kemas ni aku ni dah pakai lama, dah berpuluh-puluh tahun aku pakai. Tapi sekarang ni Syekh, tuan dia tiba-tiba datang minta balik barang kemas tu. Apa yang aku nak kena buat? Lalu Syekh tersebut kata, wahai perempuan, dia kata, Sayyidina Muhammad, kau kena pulangkanlah balik barang kemas tu. Sebab barang kemas tu bukan milik kau, milik tuan tu. Bahkan kau kena berterima kasih kepada tuan tu sebab bagi pinjam barang kemas tu kat kau. Masya-Allah. Maksudnya perempuan tu pun kata ke Syekh tadi, wahai Syekh, terima kasih atas soalan tadi, atas jawapan tadi Syekh. Tapi aku nak tanya pada kau, kenapa kau terlalu bersedih, terlalu meratapi di atas satu barang pinjaman Allah kepada kau? Allah. Isteri kan hanya pinjaman. Kan? Bahkan sama juga waktu saya terfikir, alhamdulillah, at least dalam umur 20 tahun lebih Allah bagi aku pinjam seorang ayah. Okay. Ada orang yang lahir-lahir tak ada ayah. Ada orang lahir-lahir mungkin ayah dia sempat dengan ayah dia 10 tahun, 15 tahun. Tapi maksudnya saya waktu tu saya fikir alhamdulillah. Walaupun kita sedih, tetapi bila kita fikir dalam satu side positif, menyebabkan sedih tu ada, tapi kita boleh meneutralkan, kita boleh jadi rational. That's moment. Maksudnya kita bersyukurlah. At least Allah dah bagi pinjam ayah selama, abah selama 20 tahun lebih. Itulah yang bila berlaku sesuatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa tak sedih Abir Irwan? Bila berlaku sesuatu musibah, semua akan sedih. Dan Sayyidina Muhammad, cumanya kalau kita ni berfikir di side positif, kita akan rasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad, kita akan rasa insya-Allah ada jalan je. Insya-Allah Allah akan bagi yang terbaik. Kita akan fikir, naklah setakat beli pakai kad mesra Dewan. Orang lain tak makan berhari-hari pun ada. Ada orang cerita open dia makan dengan garam pun ada. So that Allah Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Betul, kita kena usaha dalam masa sama kita berdoa dan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata kita berserah. Itu yang Allah Sayyidina Muhammad. Saya tak adalah saya tak terlalu tu, walaupun sebenarnya memang tak ada duit kan, pakai duit dalam bank memang tak ada. Nak beli beras kan, nak beli beras, telur dengan apa, saya rasa 3 barang, beras, telur dengan pakai. Sebab ada point dalam kad mesra yang kita isi minyak tu kan. Itu je jalan yang ada kan. Saya kalau nak teringat kan, baru beberapa tahun lepas. Bahkan bila saya sebut sekarang, 2 tahun lepas kot keadaan aku macam tu. Sekarang alhamdulillah Allah boleh bagi kan segala-galanya. Dan boleh jadi kalau Allah nak tarik, bila-bila masa Allah boleh tarik balik. Allah boleh ambil, Allah boleh bagi dan Allah boleh tarik balik. Tak ada. Allahumma salli ala sayyidina. Masya-Allah. Panjang lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Tak, masya-Allah, itu penjelasan yang baik.